Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hadirin hadirat, kita habislah surah Makkiyah. Surah Makkiyah 86 surah. Di mana tajuk utama seperti mana umum pasti bagi tahu tentang Allah, tentang akhirat, Allah dan akhirat. Ada tentang Quran, Nabi dan Quran, Allah, tauhid, risalah, akhirat. Tauhid, risalah, akhirat. Dan itulah yang kita dapati dalam surah-surah Makkiyah yang kita baca. Penekanan tentang Allah, tentang akhirat, dan supaya Nabi ikut Quran, ikut seperti mana apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang surah Madaniyah, surah yang pertama, surah Baqarah. Surah Baqarah. Surah Baqarah ni surah yang paling panjang sekali. Tapi selesai surah Baqarah ni bukan dalam masa, maknanya ini Nabi baru sampai di Madinah, kita akan baca surah ni sampai habis. Tapi kita tahu kan Badar berlaku tahun kedua. Tahun kedua berlaku Badar, surah Al-Anfal. Sebab tu lepas surah ni surah Anfal, bukan habis surah ni baru tunggu surah Anfal, tidak. Surah Baqarah ni ayat terakhir ya, wattaqu yawman turja'una. Ni ayat paling akhir sekali. Wahyu ayat paling akhir sekali tu surah Baqarah ya. Wahyu pertama tu surah Baqarah, dan wahyu terakhir surah Baqarah. Jadi untuk sempurnakan surah Baqarah ni tempoh masa yang lama, Haji, nak bukan tahun pertama haji, ke tahun kedua. Dan kita semua tahu haji ni kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat haji. Tapi ayat perintah supaya melakukan haji kan dalam surah Baqarah. Jadi dia turut setiap ayat tu dia berbeza. Cuma umumnya bila Nabi sampai di Madinah, surah pertama yang tu surah Baqarah. Surah Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun dengan hikmah dia, dengan ilmu dia, telah letakkan surah Baqarah, surah yang mula-mula sekali selepas Fatihah. Kita tahu Fatihah ni surah yang kelima, dan ini surah yang ke-87. Tapi ikut urutan mazhab. Dan dia di Lauh Mahfuz beginilah. Beginilah surah. Dan dalam hadis kan, dalam Tirmizi, dua ayat terakhir surah Baqarah ni telah turun sebelum 2000 tahun sebelum Allah jadikan langit dan bumi. Dua ayat terakhir. Semua ni telah siap dah. Sebab itu panduan yang sangat besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita, hikmah dia yang ada pada kita. Baqarah, lembu betina, lembu jantan, thawrun. As-thawru lembu jantan. Sepatu as-thawru lembu jantan, as-thawratu lembu betina. Tapi orang Arab panggil lembu jantan as-thawru, lembu betina panggil Baqarah. Dia apa panggil Baqarah, lembu betina? Sebab kerana kelebihan yang ada pada lembu betina yang tidak ada pada lembu jantan. Baqarah dari sudut bahasa orang Arab, apa panggil Baqarah ni? Sebab suatu benda yang mana bagi kebaikan yang sangat banyak. Perkataan Baqarah ni, dia insyiqaq, lepas tu mengeluarkan sesuatu. Kita gali, lepas tu keluarkan sesuatu, dia panggil Baqarah. Kalau gali tanah, dia panggil Qabara. Tengok bahasa Arab lagi. Kubur kan? Qabara. Qaf dulu, bara, ba dulu, Baqarah. Tu kabar dengan qaf ya. Qabara ni gali, tak sesuatu, sembunyikan, tutup. Dia panggil Qabara, panggil kubur. Bahasa Arab dia ada sifat gitu. Jadi Baqarah gali, dikeluarkan sesuatu. Jadi itu asal makna Baqarah.
yang mana dari sudut orang Arab dia guna suatu yang mana gali untuk menguasai sesuatu yang banyak. Dia menggambar sesuatu yang hebat, dia panggil Baqarah. Dia guna perkataan Baqarah. Sebab tu cucu Nabi kan Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Hanafiyah bin Ali Hanafiyah dia panggil. Ali Zainal Abidin, Muhammad bin Ali bin Zainal Abidin bin Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi anak Hasan, anak Husain, anak Husain. Dia tok guru pada Imam Malik, tok guru pada Imam Abu Hanifah. Gelar dia Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Berapa bagian orang yang mana punya ilmu yang dalam, ilmu yang banyak. Jadi Baqarah ni dia ada maksud tu. Jadi oleh kerana lembu betina ni bagi pandangnya orang Arab, kebaikan yang sangat banyak. Dia makan dia minum. Kalau lembu jantan dia makan saja, dia bukan minum. Tapi lembu betina dia makan dia minum. Dia kerja dia pun menghasilkan makan bajak. Guna lembu guna lembu. Dalam surah ni pun Allah gambar dia sifat pekerjaan lembu tu dah untuk gambar dia untuk bajak tanah, tusirul ard wala taskil harsa musallamatun. Lembu lagu mana? Lembu yang mana la tusirul ard, yang tidak digunakan untuk membajak tanah. Jadi kerana dia makan kerja dia menghasil makan dia minum dia sempurna. Jadi dia tu orang Arab panggil Baqarah, dia tukar daripada Thaurun kepada Baqarah, pada Baqarah. Jadi Allah SWT namakan surah ni kan. Jadi dia ada dua mak. Satu kerana ada dalam surah ni ada cerita Baqarah tu. Tapi adakah kerana namakan surah ni semata-mata kerana ada cerita tentang Baqarah? Tentu sekali tidak. Allah SWT namakan surah-surah ni bukan kerana satu benda yang disebut semata-mata dalam Quran. Tentu sekali tidak. Kita baca ke surah Zukhruf. Apa nama Zukhruf? Sebab dia ada kaitan dengan keseluruhan surah tu. Dia bukan cerita semata-mata Zukhruf tu. Sebab perkataan Zukhruf ni disebut dalam surah Al-An'am, disebut tempat lain, disebut dalam surah Isra. Surah Isra. Jadi bukan semata-mata kerana perkataan tu. Dia kerana ada maksud dia. Maksud sesuai dengan keadaan surah tu yang nak disampaikan oleh Allah SWT. Hal ni pun sama je. Nama paling sesuai sekali di surah ni Baqarah. Kebaikan yang sangat banyak. Surah yang sempurna. Dia sudut akidah, dia sudut dia sudut sifat orang mukmin, sifat munafikin, sifat orang kafir, jelas. Dia sudut bagaimana nak jadi hamba Allah. Allah nak jelaskan dalam surah ni. Bagaimana nak beribadat, nak kiblat, usul-usul agama dalam surah Baqarah ni cukup sempurna. Usul agama semua. Sembahyang, kiblat, haji, umrah, zakat, mana rukun-rukun utama dari surah ni. Dari sudut muamalah, muasyarah, nak bina keluarga, bila masalah berlaku dalam keluarga, bagaimana nak selesai. Kemudian masalah hatta sampai masalah hutang. Sempurna surah ni. Masalah jihad, bagaimana nak berjihad, kena ada syarat dia. Ada syarat bagi pengikut, ada syarat dia. Surah yang sempurna. Surah yang sempurna. Surah ni. Mana kebaikan yang sangat banyak, ilmu yang sangat banyak dalam. Pada dengan tajuk. Tajuk cukup ilmiah. Cukup ilmiah. Baqarah. Jadi nama Baqarah ni bukan semata-mata lembu dalam kisah ni. Jadi Baqarah nama dengan sudut lughawi juga, dari sudut bahasa dia. Jadi surah ni Allah nak bagi tahu punya ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang sangat dalam. Ilmu yang sangat dalam. Dia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua memang Baqarah dalam kisah ni juga. Bawa cerita Baqarah dicerita dalam cerita Bani Israel. Disebut Baqarah dia berkait dengan sikap Bani Israel.
Sebab di antara tajuk utama surah ni, selain daripada Quran ni, nak bagi tahu tentang surah yang sangat hebat, ilmu yang sangat banyak yang dalam daripada Allah SWT. Sehingga Nabi panggil surah Baqarah ni kemuncak bagi Quran. Surah ni, dan surah yang mana dalam ni ada ayat yang paling agung sekali. Ayat kursi pun ada surah ni, ayat kursi. Dan ini kelebihan Baqarah. Dan kita semua maklum kan kelebihan ayat kursi, kelebihan ayat dalam surah Baqarah ni, kelebihan ayat kursi. Mana ada ayat dia satu dah kelebihan yang sangat banyak dah. Siapa dia baca lepas setiap kali lepas sembahyang tidak ada menghalang daripada masuk syurga, malaikat mati. Itu ayat kursi. Kalau baca masuk dalam rumah dah, maka di rumah dia Allah SWT akan jaga, dilindungi daripada gangguan. Dan kalau baca sebelum tidur, maka Allah Taala hantar malaikat untuk jaga. Apatah kalau baca Baqarah daripada awal sampai akhir ni, semua sihir-sihir akan batal belakang. Sihir akan batal. Sihir tak boleh masuk, sihir yang ada pun akan batal. Sebenarnya cukup dengan surah Baqarah. Kena gangguan, kena gabung-gabung, surah Baqarah. Ni kelebihan yang ada surah Baqarah. Sihir-sihir tak akan boleh lawan surah Baqarah. Tapi tentu sekali baca dengan faham, tadabbur. Lepas tu panduan-panduan daripada surah Baqarah tu kita ikut. Dan apa dia panduan utama dari surah Baqarah ni? Hasil surah Baqarah, selain daripada ilmu yang sangat banyak, isyarat untuk taslim pada Allah SWT. Jadi makna yang Allah Ta'ala letak surah Baqarah ni, surah ni dia letak mula-mula Quran ni, tajuk utama dia surah Baqarah ni apa dia? Taslim pada Allah SWT. Taslim pada Allah SWT. Sebab tu mukaddimah dia, orang mukmin begini, orang kafir begini, munafikin begini. Kemudian Allah perkenalkan manusia apa kena sembah Allah, sebab Allah buat kita. Kemudian cerita permulaan dan asal kejadian kita. Allah Ta'ala balik semula di alam malakut dulu, di alam yang tinggi dulu, perbualan di antara malaikat dengan Allah SWT berkenaan dengan kejadian kita, berkenaan keputusan Allah. Allah Ta'ala buat keputusan untuk jadikan kita ni makhluk di atas muka bumi yang hidup silih berganti, dan malaikat yang tahu kelemahan kita, dan kita dijadikan dengan kelemahan ni. Sebab tu kita tak perlu nak rasa sempurna, tak ada kan? Memang kelemahan kita. Malaikat pun tahu dah sebelum kita dijadikan lagi. Bila Allah Ta'ala buat putusan untuk jadikan kita ni, bentuk kita ni, malaikat tahu dah kejadian jenis spor kita ni, makhluk yang lemah, yang melakukan tumpah darah, yang melakukan kerosakan, yang melakukan apa? Yang boleh derhaka pada Allah. Dan seperti mana kita tahu sekarang ni, boleh derhaka pada Allah, boleh apa dia? Boleh mengaku tidak ada Tuhan, bahkan boleh mengaku Tuhan pun manusia ni. Jadi atas kerana ni malaikat tanya Allah SWT, apa hikmah dijadikan manusia yang mana melakukan tumpah darah? Allah nak cerita pada kita. Kemudian Allah SWT perintah pada malaikat supaya sujud pada Nabi Adam bila jadi. Dan ini bermula ujian dari surah Baqarah. Kisah mula-mula sekali perintah Allah SWT yang telah zahirkan dalam surah ni kepada Allah Ta'ala suruh semua para malaikat ni sujud pada Nabi Adam. Dan semua sujud kecuali iblis, musuh kita, musuh yang zaman berzaman dan berketurunan. Allah Ta'ala suruh kita contohi para malaikat ni. Dan bermula daripada kisah sujudnya para malaikat pada Nabi Adam kan, seterusnya tu kita dapat lihat dengan jelas Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita bahawa taslim pada Allah ini perintah Allah Ta'ala yang paling utama. Taslim pada Allah SWT. Dan Allah Ta'ala cerita pada kita orang yang tidak mahu tunduk pada perintah Allah, iblis mula-mula. Kemudian bagaimana Nabi Adam diganggu oleh iblis, hasut oleh iblis, diajar oleh iblis supaya tidak taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa akibat Allah Taala telah buat pada Nabi Adam. Kemudian mula kisah Bani Israel, satu persatu Allah Taala dedahan Bani Israel zaman dulu, bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu taslim pada Allah, tidak mahu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bani Israel zaman Nabi Musa, kemudian sehinggalah Bani Israel zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah. Semua tu kedegilan, kesombongan manusia tidak mahu tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada sahih. Siapa ke kisah Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim? Maka Allah Ta'ala cerita pada ni orang yang mana yang Allah Ta'ala paling puas hati.
Jadi kita dapat tengok secara ringkas dari surah Baqarah ni apa dia maksud dia. Hanya Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita melalui surah ni. Apa dia? Supaya taslim pada Allah. Dia apa kaitan dengan lembu? Ini makhluk yang Allah Ta'ala sentiasa kita baca surah Makkiyah kan, 86 surah dah. Bila sebut manusia sebut Al-An'am, sebut manusia sebut Al-An'am. Dia ringin sekali. Dia tengok surah kita, Allah Ta'ala nama ke Baqarah juga. Mesti ada perkara yang mana sangat besar. Mana kita dengan Al-An'am ni macam tidak boleh dipisahkan. Supaya kita dapat ambil ibrah, ambil pengajaran daripada Al-An'am ni. Baqarah ni termasuk Al-An'am. Al-An'am, binatang ternakan. Supaya kita belajar daripada Al-An'am. Belajar apa dia? Belajar taslim. Tak ada binatang yang mana yang kita boleh belajar daripada mereka taslim ni. Al-An'am, lembu, kambing, unta. Ini contoh makhluk yang mana taslim pada tuan dia. Oleh kerana tuan dia bagi makan, tuan dia bagi keamanan, bagi tempat tinggal. Sekadar saja, ringkas saja. Tapi oleh kerana tuan dia yang bagi makan pada dia, tuan dia bagi keamanan pada dia, maka dia balas jasa tuan dia dengan bagi kepada? Bagi kepala dia, bagi leher dia. Taslim pada tuan dia. Jadi surah ni, mana tajuk surah tu cukup dah. Ya, ilmu yang luar biasa nak ajar pada Allah, nak ajar pada kita. Allah Ta'ala nak ajar pada kita. Allah yang memiliki ilmu yang sempurna, supaya kita tunduk pada Allah SWT. Dan tunduk lagu mana? Tunduk seperti mana lembu tunduk pada tuan dia. Kita dengan Allah ni, kita dengan Allah SWT, sepatut kita lebih tunduk, lebih daripada lembu tunduk pada tuan dia. Lembu dia tunduk pada sebab tuan dia bagi makan, bagi kat mana, dia tunduk pada tuan dia. Kita ni Allah, yang sebab tu Allah sebut dia bagi makan pada kita, dia bagi keamanan pada kita, dia bagi rezeki pada kita. Dia cukup layak kita bahawa Allah lah Tuhan kita. Dan kita ni hanya jadi hamba dia. Tak layak kita jadi hamba selain daripada Allah SWT. Ini kemuliaan kita. Ini kemuliaan kita. Dan belajar daripada surah Baqarah ni, ambil iktibar apa yang berlaku pada iblis, tidak mahu tunduk pada Allah. Bagaimana Nabi Adam langgar perintah Allah SWT, bagaimana Bani Israel langgar perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim contoh ikutan kita, orang yang taslim pada Allah SWT. Kita baca mayat ni. Subhanallah.